Setelah sebulan lebih kita bercuti, akhirnya waktu yang kita tunggu-tunggu dah sampai. MotoGP Silverstone dah settle dah minggu lepas. Apa cerita? Mula-mula race macam agak bosan, nampak macam KTM yang strong, Jack Miller duduk depan, tapi lama-lama dia kena telan hidup-hidup sampailah Bagnaia dapat leading. Bagnaia leading tu agak selesa juga sampailah akhir-akhir tu bila hujan dah start turun rintik-rintik, masa tu lah drama bermula. Kita dapat tengok Aprilia dapat jadi strong dan sikit-sikit pergi depan. Dalam top 5 ada 3 biji Aprilia. Akhirnya Alex Espargaro yang berjaya potong Bagnaia last minute dan menang perlumbaan. Ini antara pencapaian terbaik Aprilia sebab dalam top 5 ada 3 biji plus dia dapat menang nombor 1. Tim Datuk Razlan RNF Aprilia pun sipi-sipi je dah dapat nombor 3. Okey, video-video yang lepas aku ada cerita pasal satu rekod ni, iaitu rekod pelumba yang boleh menang dengan 3 jenama. Rekod tu lagi sipi je nak kena pecahkan oleh sama ada Jack Miller ataupun Maverick Vinales. Jack Miller dah pernah menang dengan Honda, dengan Ducati. So kalau dia menang dengan KTM, dia dapat 3 jenama. Maverick Vinales dia pernah menang dengan Suzuki, dengan Yamaha. So kalau dia menang dengan Aprilia, dia dapat 3 jenama. Sipi je lagi. Tapi akhir-akhir diorang pula yang ke belakang. Pada video yang lepas, kita ada satu kes yang mana Jorge Martin dia tak kena penalti. Masa tu ada argument yang jelas. Sebab belakang Jorge Martin tu jauh lagi rider dia. So kalau dia kena penalti pun tak ada kesan apa-apa. Tapi kali ni Pecco Bagnaia memang jelas dekat kawasan hijau luar track limit tu, tapi dia tak kena penalti. Ini dah macam pilih kasih lah kan. So bila KTM tanya dengan MotoGP, steward cuma jawab dengan kering, Pecco Bagnaia tak ada keluar over limit, sensor tak dapat detect dia keluar limit. Tu dia jelas kot atas benda hijau ni kan. Dah nampak dah ciri-ciri pilih kasih tu kat situ. Apa kesudahan kes ni tak tahu, tapi nampak macam tak ada kena apa-apa. Tapi dalam race kali ni aku boleh bagi pujian lah dekat Pecco Bagnaia sebab dia dapat lead tu sampailah saat-saat akhir, lap terakhir baru dia dapat kena potong. Kalau korang nak tahu, untuk lead dalam keadaan yang macam agak-agak basah, agak-agak tak basah, nak kata hujan tak hujan, baru titik sikit-sikit tu teramatlah susah untuk leader. Sebabnya dia tak ada siapa-siapa untuk dijadikan reference. Kalau korang duduk belakang, dia boleh tengok orang depan tu. Kat corner ni dia laju macam ni tak jatuh pun, maknanya grip masih okey lah. Tapi bila kau duduk depan, kau tak tahu kau yang mula-mula akan sampai dekat tempat tu. Kau yang akan jadi benchmark kepada orang-orang kat belakang. Jadi dalam kes ni, kita boleh tengok Bagnaia agak tenang untuk menepis tekanan demi tekanan daripada rider-rider lain. Tapi terror-terror Bagnaia pun, aku pun rasa Marco Bezzecchi lagi power. Race yang lepas dia menyerlah, race yang ini pun dia menyerlah. Kita boleh tengok dekat sprint race dia dapat nombor 2, tapi sayangnya dekat perlumbaan yang utama dia jatuh masa tengah nak kejar Pecco Bagnaia. Masa tu dia brake terlampau kuat dan low side. Tapi macam dulu kita boleh nampak dia punya strength. Sebab kita kena ingat motor yang Marco Bezzecchi pakai ni ialah 1 tahun model yang ke belakang daripada model Ducati yang terkini. Bukan motor latest lah. Honda dengan Yamaha apa cerita? Sedih jugalah cerita dia kan. Honda duduk belakang-belakang, Marc Marquez jatuh, Juan Mir jatuh. Yamaha pula, Morbidelli pun akhirnya ke belakang. Quartararo agak okey sikit, nombor 7, nombor 6 macam tu. Tapi lepas tu dia terlanggar dengan Luca Marini. Dia punya fairing tercabut. Setakat tu je lah dia orang punya prestasi. Dah tak boleh dibuat apa lagi dah. Fakta mengenai Honda yang agak sedih ialah dalam musim ni, diorang baru habis 1 race je hari Ahad. Itu pun pakai John May masa round 1. Marc Marquez tak pernah habis langsung race masa hari Ahad. Dia cuma pernah habis sprint race je. Itu macam menunjukkan masalah yang kritikal lah dengan Honda. Desas-desus Alex Rins nak pindah ke Yamaha tu akhirnya dah jadi kenyataan. Memang dia akan pergi ke Yamaha untuk menggantikan Morbidelli. Dia memang ada kontrak 2 tahun dengan LCR Honda, tapi ada clause dalam dia punya perjanjian tu yang tulis kalau dia dapat offer team factory, dia boleh tamatkan kontrak tu lebih awal. Dia dapat offer factory Yamaha, so dia boleh ambil lah. Alex Rins kata kenapa dia tinggalkan Honda pergi ke Yamaha, sebabnya dekat Honda ni dia tak dapatkan support yang diharapkan. Mungkin dia dah terbiasa jadi rider factory kat Suzuki dulu. Sekarang ni cuma rider satellite, jadi mungkin dia tak dapat support Honda. Honda mesti utamakan tim utama Repsol Honda kan. Tapi aku agak skeptikal dan risau jugalah keputusan ni, sebabnya kita pernah tengok dulu Pol Espargaro, dia tinggalkan KTM masa KTM tu tengah naik, tengah power. Dia pindah masuk Repsol Honda. Penyudahnya dekat Repsol Honda kelam. Dalam kes ni, Honda dengan Yamaha ni lebih kurang. Dan dari sesetengah segi, aku nampak macam Honda ni better sikit daripada Yamaha. So, tak tahulah, kita tengok je lah apa hasilnya bila Alex Rins bawa M1 nanti. Morbidelli pula cuma dah confirm keluar daripada Yamaha, tapi tak tahu lagi dia pergi mana. Dalam terdesaknya Honda untuk improve motor diorang perkenalkan satu winglet baru untuk round ni. Bila kita tengok dia punya winglet ni kan, kau tengok ni, sekali tengok pun macam
macam dah tahu dah, ini sebiji macam Ducati dengan KTM punya. So pendekatan macam ni boleh dikatakan 60 ke 70% pasti akan gagal lah. Sebab dia macam kau cuma ambil aero, sebab Ducati tu laju, KTM tu laju, tiru aero diorang, pepek je dekat Honda ni. Padahal masalah utamanya ialah dari segi enjin. Apa-apa pun kita pun tak tahu, ini mungkin percaturan ataupun kehabisan idea, ataupun lebih baik cuba buat sesuatu improvement daripada tak ada langsung. Marc Marquez pula ada satu mindset yang agak menarik kat sini. Masa nak race, nak start, ada wartawan tanya dia, kat sini ada kemungkinan race akan ada kena tukar motor kat tengah-tengah race. Kau adalah yang terbaik sekali dalam situasi macam ni. Marc Marquez gelak sikit, lepas tu dia cakap, dululah aku yang terbaik, dulu. Macam tu. So dia dah mindset dia dah turun ke bawah sikit. So dia cakap, aku kat sini cuma nak buat yang terbaik je. Aku tak mengharapkan ada keajaiban tiba-tiba aku boleh duduk depan. Macam itulah lebih kurang. Tapi nampak macam cara Marc jawab tu macam agak tenang sikit lah. Mungkin dia dah terima hakikat ke apa kan. Masa sprint race pula, Marc Marquez dia dalam kedudukan 15 ke 16 macam tu. So dalam kedudukan tu dah tak ada point. Marc Marquez pula dalam otak dia fikir, bila tak ada point tu, dia biarkan rider lain potong, lepas tu dia duduk kat belakang sebab dia nak observe macam mana jentera-jentera lain berfungsi. So dia follow je, sebabnya dia nombor 16 ke, dia last ke, tak ada point. Jadi lebih baik dia last, lepas tu dia nak tengok motor lain macam mana behavior masa race. Dia nak kaji. Lain macam juga otak Marc Marquez ni. Sebagai kesimpulannya, aku rasa untuk berapa tahun selepas Rossi pencen ni, nampak macam tak ada lagi rider yang boleh jadi juara dunia dengan cara dominan. Maksud aku tu macam dulu ada Valentino Rossi, kita boleh nampak dia dominan masa waktu prime dia. Kemudian ada Jorge Lorenzo, kita nampak dia mendominasi race. Sama juga dengan Casey Stoner, dia dominasi race. Tapi sekarang ni macam tak ada. Apa-apa pun itu pendapat aku je lah. Jadi itu je lah sikit sebanyak berita terbaru pasal MotoGP. Kita jumpa lagi dekat video seterusnya.